Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batam China. Alhamdulillah, dan kepakaran saya telah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya ulang, bukan kepakaran dah sekarang. Perjuangan kami ialah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Tapi sebelum tu saya nak tanya, dengar tak suara saya? Kalau dengar, boleh tak komen dengar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Sebenarnya kita sedang buat secara live di dalam Telegram channel, voice chat, dan juga di dalam Facebook page Syah AK. Dan let's say kalau katakan sesiapa yang dekat dalam Telegram channel ni, hai puan siapa tu? Puan Azlina, puan Nomi Tommy, sekiranya nak berada dalam kita punya Facebook page, boleh klik dekat satu Telegram channel ni. Telegram channel nak khusus cepat, kita dah letak dah dekat dalam Telegram channel tersebut kita punya link ke Facebook page. Sebab saya nak cerita sikit pasal puan Azlina sikit, boleh tak? Puan Azlina yang sekarang ni ada dekat dalam Facebook page kita, ada dekat dalam kita punya Telegram channel. Dekat dalam Telegram channel ni tak boleh nak komen, tapi kat Facebook page ni boleh komen. Tapi sebelum saya share tentang puan Azlina ni, boleh tak komen dekat Facebook page ni, boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready untuk saya sampaikan maksud konsep tenaga bila kita nak turunkan berat badan. Waalaikumsalam Makcik Ros, apa khabar? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Baik, saya nak share sikit tentang puan Azlina, boleh tak? Puan Azlina, Alhamdulillah, selepas dah habis program, nama program tu tak apa program apa. Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? Okay, nama program yang kita buat, yang hari tu kita buat kan, nama dia adalah Kim Kardashian. Kim Kardashian, kau rasa macam mana? Kim Kardashian adalah satu program selama 30 hari yang mana kita berikan kepada mereka yang mengambil meal plan daripada kita, dan kesan kepada puan Azlina sangat gila positif. Betul tak puan Azlina yang ada dekat dalam Telegram channel kita tapi tak dapat nak komen? Channel tak dapat komen? Tak dapat nak komen, boleh juga join Telegram, boleh juga join WhatsApp. WhatsApp group. Join kita punya Facebook Live. Saya nak baca sikit komen dia, boleh tak? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready untuk mendengar apa yang puan Azlina sampaikan kepada saya tadi, melalui apa yang dia sampaikan lah. Dia beritahu kepada saya, Assalamualaikum, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Syah kerana telah banyak mengajar saya tentang kurus tanpa produk. Selama ini saya join Batak Fitness, saya sangat gembira kerana dalam masa sebulan badan saya turun 7 kilo. Ini kerana mengamalkan pemakanan sihat seperti meal plan dan melakukan senaman yang cukup. Oleh itu saya juga mempunyai tekanan darah tinggi. Kadang rasa stres sebab setiap hari kena makan ubat selama mempunyai penyakit ini. Setelah itu, selama sebulan saya join Batam Fitness, Coach Syah juga banyak mengajar untuk mengurangkan ubat tekanan darah tinggi. Oleh itu saya cuba tinggalkan ubat darah tinggi tersebut, terus amalkan pemakanan yang diajar oleh Coach. Alhamdulillah, sejak itu dan sampai sekarang saya tidak lagi mengambil sebarang ubat tekanan darah tinggi dan kepala tidak berasa pening lagi. Saya amat berterima kasih kepada Coach Syah. Selepas itu saya berasa yakin dengan diri saya untuk lebih kurus. Saya juga berkongsi program ini kepada rakan saya untuk join program ini kerana mempunyai coach yang sangat berusaha bersungguh-sungguh mengajar kepada semua orang yang ingin kurus tanpa produk, dan akhirnya memang sangat berkesan untuk semua orang. Saya juga komited untuk terus mengikut meal plan supaya terus berjaya. Sekarang ini saya berasa cergas kerana sejak mengamalkan superfood. Saya berharap Coach Syah dapat membantu orang lebih ramai lagi untuk kurus tanpa produk. Alhamdulillah, terima kasih puan Azlina. Saya sangat-sangat appreciate puan Azlina punya feedback. Memang kita nak dapatkan feedback daripada mereka yang join program kita. Sebab kita bukan setakat nak dapatkan feedback sebab kita nak dapatkan pujian, tak. Honestly, sebabkan kita nak dapatkan cara macam mana kita boleh improvise lagi kaedah kita ni supaya kita really dapat bantu lebih ramai lagi orang. Waalaikumsalam puan Nur Hayati. Waalaikumsalam Kak Mi, apa khabar? Again, kepada puan Nomi Tommy dan puan Azlina, boleh join Facebook page kita. Kita punya live saya ada letak dekat dalam ruangan link dekat situ. Dekat dalam link itulah okay. Puan Azlina, saya nak tanya sikit. Kalau kata saya nak tekan button unmute untuk puan Azlina, tu
Boleh tak Puan Azlina bagi tahu kepada saya, betul tak itu apa yang Puan Azlina bagi tahu kepada saya tadi? Boleh tak komen sekejap? Boleh tak bukan komen, boleh tak jawab sikit, sebab kita juga sedang buat voice chat dekat dalam Telegram channel. Tapi Puan Azlina ni macam dia tak ni pula. Dia kena tekan button unmute, kena tekan butang hijau tu. Dengar tak? Tak dengar ke? Tak apa. So, kalau katakan Puan Azlina dah ready, boleh tekan satu button kat bawah tu. Kalau dah ready lah, tak tekan tak apa. Tak apa, dia tak jawab. Tak apa, lain kali kita dapatkan dia punya feedback. Baik, alright. So, saya nak sampaikan tentang maksud tenaga. Tenaga untuk kurus. Siapa kat sini pernah dengar konsep tenaga untuk kurus? Boleh tak komen pernah dengar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya pernah dengar konsep tenaga untuk kurus? Kalau pernah dengar, boleh tak komen pernah dengar? Kalau tak pernah dengar, boleh tak komen tak pernah dengar? Dan boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau katakan dah ready untuk saya sampaikan apa yang kita nak sampaikan pada hari ini. Cek komen sikit, bagi saya love. Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Selamat malam Puan Anangle. Terima kasih juga Puan Anangle sebab akan bagi saya feedback berkenaan dengan program dari program Kardashian. Kita ada program Kim Kardashian, program Beyonce, program Jennifer Lopez. Saya rasa kena tukar kot nama, kena tukar kepada Ukasha Senrose, Mira Filzah. Waalaikumsalam Puan Fazilah Ila. Okey. Kan. Dah ready ke? Dah ready ke untuk saya share? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan please tekan butang share sebab benda ni kena ramai orang perlu tahu. Ramai orang perlu tahu cara kurus tanpa produk ni. Kalau katakan mereka tak faham macam mana cara nak kurus tanpa produk, tak faham konsep tenaga, bermaksud mereka pastinya akan berpusing-pusing dekat tempat yang sama. Takut nanti mereka akan terguna juga produk kurus lalu meningkatkan lagi chances mereka dapat macam-macam jenis penyakit. Konsep tenaga tu macam ni Pertama, kita kena faham, okey. Setiap benda yang bergerak di dalam badan kita dan di luar badan kita mempunyai tenaga. Setuju tak? Dia punya vibration of atomic punya vibration dekat dalam kita dan di luar badan kita, itu semua governs by energy, by tenaga. Sudah. Macam-macam perkataan aku dah keluar dari ni kan. Alright. Maksud saya macam ni. Badan kita, bila kita faham konsep tenaga ni, dan kita makan mengikut keperluan tenaga kita, okey, makan mengikut keperluan tenaga kita, apa yang berlaku kepada kita adalah badan kita akan menggunakan tenaga simpanan dalam badan kita. Okey, siapa sini faham? Make sense tak? Pernah tak dengar kalori defisit? Pernah tak dengar kalori defisit? Kalau pernah dengar, boleh tak komen pernah dengar? Kalau tak pernah dengar, boleh tak komen tak pernah dengar lagi? Sebab konsep kalori defisit itulah yang kita dok gunakan kepada mereka yang ambil meal plan daripada kita. Sebab tu berat badan mereka senang turun, tahap kesihatan mereka semakin meningkat. Macam ni, lemak dalam badan kita, lemak yang tersimpan dalam badan kita dekat bawah kulit kita, dekat perut, dekat peha, dekat pinggul, dekat belakang, segala tempat lah. Satu tubuh badan kita, termasuk dekat celah-celah organ dalaman kita, dekat keliling hati kita. So kalau katakan ada banyak lemak dekat dalam kawasan hati tu, besar kemungkinan ianya akan dapat penyakit seperti fatty liver. Terima kasih Waalaikumsalam Puan Samsuriawati dan tag. Terima kasih juga yang tag kita punya Facebook Live ni. Okay, so berbalik semula tentang tadi. Lemak itu mempunyai tenaga. Dan tenaga dalam lemak tu, 1 pound lemak bersamaan dalam around 3,500 kalori. Waalaikumsalam Puan Eli Emilia. Puan Eli Emilia kita lah Puan Azlina. Puan Azlina boleh tak? Akhirnya Puan Azlina ada dekat sini juga. Sekejap betul kan? Betul lah Eli Emilia. Saya pun dah confused dah. Betul ke tidak dah? Lupa dah. Alright. So maksud saya begini. Bila badan kita dapat menggunakan lemak daripada badan kita lah kan. Jangan salah faham lemak tu ada dekat dalam badan kita. Lemak juga ada dekat dalam kita punya makanan. Makanan ada lemak, dalam badan kita pun ada lemak. Bila kita makan lemak daripada makanan, dia tak semestinya akan menjadikan lemak dalam badan kita. Jangan salah faham Bila kita makan terlalu banyak sangat dan makanan itu tidak ditukarkan kepada tenaga dengan cepat,
kemudian kita tak bakar pula makanan tersebut, besar kemungkinan lemak akan terkumpul dan terkumpul lagi. Dan ianya juga akan menjadikan badan kita senang dapat penyakit. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Cek komen sikit kalau dah ready. Cek komen sikit kalau faham so far. Yang ni sangat penting untuk kita faham konsep yang kita nak sampaikan pada hari ini. Alright. Faham, alhamdulillah. Baik. Maksud dia begini. Maksud dia begini. Okay. Bila kita makan, kita kena faham dalam makanan itu pun mempunyai tenaga. Okey, tenaga daripada makanan itu bila kita makan, kita akan masukkan dekat dalam badan kita. Badan kita akan menggunakan tenaga tersebut. Badan kita akan menggunakan tenaga berdasarkan keperluan badan kita walaupun kita tak buat apa-apa. Dan juga badan kita akan menggunakan tenaga tersebut melalui pergerakan yang kita buat secara seharian. Contoh berjalan, berjoging dan juga kerja-kerja lain lah. Macam memasak, kemas rumah. Itu pun memerlukan tenaga juga. Tetapi tenaga banyak ataupun kurang yang kita gunakan tu bergantung kepada aktiviti yang kita buat. Dan that's why makanan kita create berdasarkan meal plan mengikut kepada keperluan tenaga seharian kita. So that's why kita nak pastikan mereka yang menggunakan mereka yang follow meal plan kita, dia akan gunakan tenaga daripada lemak dalam badan kita. Saya nak bagi contoh sikit boleh tak? Waalaikumsalam Puan Lin Mua, apa khabar? Right, saya nak bagi contoh sikit apa? Bagi contoh sikit seperti macam salah seorang daripada bekas student kita, macam mana badan dia semakin susut lepas dah follow cara kita. Dan lepas dah follow cara kita juga, berat badan dia of course turun. Dan tahap kesihatan dia semakin meningkat. Sebagai contohnya siapa saya nak tunjuk ni kat sini. Saya nak tunjuk dulu siapa. Ni lah. Nama dia lah Kak Sanisa Saini. Kak Sanisa Saini merupakan salah seorang daripada bekas student kita. Dia join dalam bulan 3 tahun lepas. Nampak tak badan dia macam mana? Dia juga ada masalah tekanan darah tinggi, kencing manis, border. Ada juga masalah tension lah. Bukan macam masalah mental tension macam tu. Dan bila dia follow cara kita, meal plan kita yang kita bagi kepada dia, dia follow betul-betul, slow-slow dia nampak badan dia semakin susut. Nak tahu tak apa yang berlaku kepada Kak Sanisa Saini dalam seminggu lebih lepas dah follow meal plan kita? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab saya nak bagi tahu kepada you all benda apa yang berlaku kepada Kak Sanisa Saini dalam masa 7 hari. 7 hari bukan 7 tahun, bukan 7 bulan, tapi 7 hari selepas follow meal plan daripada kita. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Nak tahu. Alhamdulillah. Kak Puan Haliza kata nak tahu. Sekejap. Dalam tempoh 7 hari, Kak Sanisa Saini bukan setakat dia berjaya turunkan berat badan, tetapi ukur lilit lengan dia. Satu. Ukur lilit pinggang dia. Peha dia semakin mengecil. Dan dalam tempoh sebulan selepas follow meal plan daripada kita, dia buat check up dengan doktor. Nak tahu tak doktor check up apa? Dia kata, Puan teruskan sahaja meal plan tu, sebab meal plan tu berkesan untuk Puan sebabkan tekanan darah tinggi Puan dah normal. Bacaan tekanan darah Puan dah normal. Bacaan kencing manis Puan pun dah normal. Kemudian pula Puan ada tak lagi masalah macam nak marah-marah lagi? Kata tak ada. So Puan teruskan sahaja meal plan yang Puan amalkan tu. InsyaAllah Puan akan nampak kesan dia. Itu satu. Nak tahu apa yang berlaku kepada dia selepas dah follow meal plan dalam masa 3 bulan? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Ini yang berlaku kepada mereka yang betul-betul follow meal plan lah kan. Yang berlaku kepada Kak Sanisa Saini lepas dah follow meal plan daripada kita setelah 3 bulan, daripada macam ni terus kebabur menjadi macam ni. Dah macam anak dara dah saiz badan dia selepas dia follow meal plan daripada kita. Badan dia semakin susut, tekanan darah dia jadi normal, kencing manis dia jadi normal, dan dia jadi semakin bertenaga, dan dia rasa macam sangat-sangat gila yakin kalau katakan dia teruskan lagi meal plan ini, insya-Allah dia akan rasa sangat gila sihat walafiat. Itu adalah yang pertama yang berlaku kepada Kak Sanisa Saini selepas dia follow meal plan daripada kita. Macam best tak bila kalau katakan mungkin kita mempunyai masalah kita makan ubat dengan kerap. Kita makan ubat, kita makan
kita macam bila ambil ubat pun rasa macam tak nampak sihat tu dekat mana dan sebagainya. So kita rasa bengang dan kita nak ubah keadaan kesihatan kita supaya dengan buat cara macam mana untuk meningkatkan pula kita punya kesihatan. Dahlah sihat. Dahlah sihat. Lepas tu pula dia punya kesihatan ni semakin baik. Baca komen jap, saya ikut meal plan coach, berat dari 79 sekarang 63. Alhamdulillah, sangat-sangat berkesan. 16 kilo dah turun. Macam Kak Sanisa saya ni, dia berjaya turun total sekali dalam masa 3 bulan tu dalam 11 kilo. Kenapa dia lambat turun? Tak semesti tak macam orang lain cepat turun. Macam Puan Samsuliawati dapat turun dalam 16 kilo. Macam Kak Sanisa dia lambat sikit sebab dia ambil ubat. Sebab ambil ubat itu, sesetengah ubat dia akan melambatkan lagi progres berat badan kita. Siapa sini pernah dengar? Letak komen, siapa sini pernah dengar ambil ubat, certain ubat akan menyebabkan kita punya berat badan susah nak turun. Pernah dengar tak? Ada orang dia ambil ubat, berat badan dia dah lah susah nak turun. Berat badan semakin meningkat pula tu. Dapat pula masalah water retention, kaki dia bengkak, lengan dia bengkak, sini bengkak, segala benda bengkak. So macam berat dia macam susah sangat nak turun. So that's why kita bukan nak anti doktor. Jangan salah faham. Tapi kita kena faham setiap ubat yang kita ambil pastinya akan ada nama dia kesan sampingan. Dan kesan sampingan itu dia berbeza-beza daripada orang lain. That's why kita boleh tengok dekat dalam website doktor. Okay, website doktor sesetengah ubat dia ada side effect. Cuba baca side effect tu. Lain orang, lain tahap tolerance dia terhadap ubat yang diambil. Kadang-kadang bila kita ambil sebiji ubat sahaja, serta ubat, dia akan menyebabkan kita punya badan nampak kesan dia on the spot. Kadang-kadang lambat sikit, tapi selama mana kita sanggup, harapkan ubat untuk sihat. Boleh tak komen? Siapa sini yang sanggup makan ubat selama 17 tahun untuk jadi lebih sihat? Ataupun adakah pilihan kita sanggup ubah pemakanan kita untuk jadikan kita lebih sihat? Sebab saya percaya ubat itulah sebenarnya ubat makanan yang sihat itulah sebenarnya ubat yang terbaik untuk diri kita. Siapa sini setuju? Boleh tak komen siapa sini setuju? Bila kita pilih ubat, bila kita pilih makanan yang sihat, dia akan menjadikan kesihatan kita jadi semakin baik. So that's why saya percaya setiap penyakit datangnya daripada makanan yang salah. Setuju tak? Setiap penawar itu pun datang daripada makanan. Makanan apa? Makanan yang sihat. Siapa sini setuju? Kalau katakan dia tak nak lagi dah makan ubat. That's why kita createkan meal plan. Meal plan ni macam mana cara kita buat adalah pertama kita kena tahu, saya kena tahu berapa banyak tenaga orang tu perlu ada mengikut kepada keperluan tenaga dia sehari. Bergantung kepada umur dia punya umur dia kita tengok, kita juga tengok kepada kita juga tengok juga kepada dia punya ketinggian, dia punya berat badan, dia punya body fat percentage, dia punya muscle mass. Kita juga akan tengok benda tu semua. Kita juga akan tengok juga sama ada dia bersenam ke tidak. Kalau dia tak bersenam, bermaksud dia kena makan lagi kurang daripada mereka yang bersenam hari-hari. Ikut je meal plan coach, confirm terpaksa slim. Gitu, terpaksa slim kau. Okay. So itulah kita punya yang pertama. Tenaga, kita perlu ada tenaga. Kita kena faham dulu konsep tenaga. Dan konsep tenaga itu juga kita akan share secara lebih terperinci di dalam kita punya webinar. Nama webinar tersebut adalah Zero to Slim Fit. But anyway, saya nak tunjuk lagi gambar seterusnya daripada bekas student kita juga. Yang ni gambar ni memang sangat-sangat inspiring. Siapa nak tengok gambar ni? Boleh tak komen nak tengok? Ini bukan sembang berapi, tapi ini adalah real story dan inilah berlaku kepada student saya sendiri. Daripada umur dia adalah 60 lebih. 60 lebih ni kalau katakan kita ni ada masalah, let's say kita rasa macam acik ni dah tua, tak boleh dah nak kurus ni semua kan. Itu semua mengarut. Sebenarnya ada seorang student saya, usia dia 65 tahun. 60 lebih tahun. Okey. 60 lebih tahun, dia memang tak boleh nak berjalan sebabkan berat badan dia agak besar dan sebabkan tulang pinggul dia pecah, tulang soket peha dia pecah sebabkan dia pernah jatuh dulu. Accident kot kalau tak salah, saya lupa dah. Accident, pecah dia punya tulang apa nama tu?
tulang peha, tulang soket peha tu pecah, lalu dia tak boleh berjalan. Kalau nak berjalan dia hanya pakai wheelchair sahaja. Tapi lepas dah dia follow meal plan daripada kita. Meal plan ni cerita dia. Dan yang paling best sekali, dia follow meal plan tu betul-betul. Dan dia banyak gila tanya. Dan dia selalu bertanya walaupun dia ada masalah nak guna Zoom. So kita memang nak bantu dia juga. So kita call. Kita tunjukkan cara. Memang agak challenging. Kadang-kadang saya buat video call je dekat dia. Sebab saya nak tunjukkan kat dia macam mana cara yang mudah untuk dia faham. Dulu dia macam ni Puan Zawiyah nama dia. Dulu dia selalu ada dengan dalam Facebook Live ni, tapi saya tak tahu mana dia pergi. Tapi dia adalah lagi. Semalam dia komen dekat kita punya Facebook Live semalam pun. Semalam saya buat live, saya record video tu. Dia komen best. Apa best saya tak tahu. So inilah Puan Zawiyah. Dulu dia pakai wheelchair. Badan dia memang agak lebar sikit. Dan selepas dia follow cara kita, sangat-sangat inspiring. Dia dah boleh berjalan semula. Dia dah boleh berdiri dah tanpa menggunakan sebarang wheelchair. Dah tak ada wheelchair dah kat belakang tu. Nampak tak? Dan yang paling best sekali, kalau katakan solat isyak tu kan, sebelum ni keempat rakaat tu dia akan solat duduk. Solat subuh pun sama, 2 rakaat pun solat duduk juga. Tapi lepas dah follow meal plan, dalam tempoh sebulan tu, pada hari yang terakhir tu, dia beritahu saya, coach, makcik dah boleh solat berdiri. Dulu 4 rakaat makcik solat duduk semua sekali. 2 rakaat solat duduk semua sekali. Sekarang ni solat isyak 4 rakaat, 3 rakaat solat berdiri. 1 rakaat je yang terakhir tu solat duduk. Itu pun sebenarnya dah boleh dah sebenarnya nak solat duduk tu, solat berdiri tu. Dia dah boleh berkebun, dia dah boleh berlari-lari anak, dia dah boleh bercangkul, berkebun dekat luar. Cuba bayangkan kalau katakan kita mempunyai tulang soket yang pecah, dia dah tak boleh nak berjalan. Sekarang ni dah boleh berjalan. Apa sebenarnya jampi yang ada dekat dalam meal plan ni? Yang mungkin kita tertanya-tanya, apa ada dekat dalam meal plan ni? Siapa sini pernah dapat meal plan? Boleh tak komen? Pernah dapat meal plan? Cek komen sikit. Pernah? Siapa sini pernah dapat meal plan? Boleh tak komen saya pernah dapat meal plan? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Kan? Cek komen sikit. Siapa sini pernah dapat meal plan? Boleh tak komen saya pernah dapat meal plan? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya pernah dapat meal plan? Cek komen sikit. Mereka yang dapat meal plan ni, diorang boleh verify kepada saya. Okay? Meal plan tu tidak ada sebarang benda yang bukan-bukan. Tidak ada sebarang seperti apa? Tak ada macam seperti kepak nyamuk. Kepak nyamuk ataupun kain kuning, kain kapan, kemis pun tak ada. Itu semua makanan kita ambil hari-hari. Tapi kita tunjukkan portion yang betul. Berapa banyak dia boleh ambil, berapa banyak dia boleh makan. Dan bila mereka follow meal plan tu betul-betul. Siapa yang pernah dapat ni, yang pernah dapat kesan, yang pernah dapat ni akan dapat kesan. Mereka follow betul-betul, dapatlah berat badan yang diinginkan. Macam Puan Anangle, Cik Ros dah capai dah berat badan yang dia nak capai. Okay, macam Puan Ellie Emilia, saya tak dapat bagi gambar daripada dia. Kalau Puan Ellie Emilia tak kisah, boleh share kepada saya gambar Puan Ellie Emilia nanti bila-bila. Boleh WhatsApp Nurul ke, ataupun Puan Ellie Emilia, Puan Azlina boleh WhatsApp saya direct ke, terpulang. Saya nak tunjuk sikit gambar siapa? Gambar Kak Yong, Ayong Zai yang dah follow meal plan daripada kita. Dulu Kak Yong badan macam ni, macam-macam masalah kesihatan dia ada Kak Yong. Macam ni berat badan, bentuk badan dia. Berat badan ni saya tak boleh sebut lah sebab kadang-kadang berat badan ni dia tak menampakkan siapakah diri kita sebenarnya. Inilah Kak Yong, selepas dah follow meal plan, badan rasa makin cergas, dia dah boleh bergerak dengan lebih lancar, dia dah boleh lagi dah macam buat aktiviti macam berjoging dan sebagainya. Baru-baru ni saya ingat hari tu Kak Yong ada dapat hadiah daripada anak dia, jam, seutas jam tangan yang boleh track kita punya movement. Maksudnya boleh track berapa banyak kalori yang kita dah bakar dan sebagainya. Power gila Kak Yong. Okay, tahniah, terima kasih Puan Ellie Emilia. Dan Puan Ellie Emilia ni lah yang bagi tahu tadi tentang kesihatan dia semakin meningkat. Ubat tekanan darah dia dah tak ambil dah. Walaupun dah tak ambil ubat tekanan darah, InsyaAllah bacaan tekanan darah dia pun dah jadi semakin baik. Dan juga dia dah tak rasa tingtong dah. Biasanya rasa tingtong ni bila bacaan tekanan darah semakin meningkat. Saya ingat dulu masa bapa arwah saya, masa tu dia berjalan jauh daripada rumah kita orang dekat Ipoh. Jadi dekat Kampung Manjoi sebenarnya. Siapa sini orang Perak? Boleh tak komen saya orang Perak?
Siapa sini orang Perak boleh tak komen saya orang Perak. Saya orang Perak daripada Kampung Manjoy. Macam Kampung Manjoy. Sekarang tukar Gugusan Manjoy. Dah tak ada kampung dah sekarang. Gugusan Manjoy gitu. So saya bawa bapak saya daripada Kampung Manjoy itu pergi menghala ke Bangi, dropkan bapak saya dekat rumah abang saya kat Bangi. Dalam perjalanan jauh gila, tak jauh lah, tak jauh sangat sebenarnya. Daripada mana tu? Daripada Kampung Manjoy tu ke Bangi adalah dalam 2 jam lebih ke 3 jam macam tu. Okey, masa on the way tu kita orang stop sekejap dekat Sungai Buloh, Rekna Sungai Buloh nak beli something. Okey, satu benda yang saya rasa macam agak terkilan. Nak tahu tak satu benda apa yang saya terkilan? Nanti saya cerita. Bukan terkilan dekat bapak saya yang terkilan kepada diri saya sendiri. Anyway, Puan Haliza orang Perak, high five sikit, tak jauh lah Perak dengan Ipoh. Okay, so tadi cerita dia, bapak saya masa dia nak keluar daripada kereta tu macam ting-tong sikit. Macam badan macam wuh kan. Saya pun grab badan dia supaya dia tak tergolek. Bukan senang nak pegang orang tua tu, besar badan dia. Berapa kilo saya pun tak tahu, tapi tak nak dia tergolek lah kan. So pegang lah ada confidence sikit. Sebagainya. Yang saya terkilan tu, nak tahu tak apa yang saya terkilan? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu apa yang saya terkilan sangat? Okay, saya punya terkilan sebab apa tahu? Arwah bapak saya, dia belanja saya nasi lemak. Dan dia tak tahulah dia tahu ke tak, saya memang tak makan nasi lemak. Memang sejak azali lagi, saya tak makan nasi lemak. Kalau dulu masa saya kecil, arwah mak saya pernah buka satu gerai dekat depan rumah kita orang tu, ada satu gerai pondok nasi lemak. Saya tak makan seketul sebiji pun nasi lemak tu sebab saya tak berminat dengan rasa dia macam, entahlah, saya tak berapa minat lah. Minta maaf lah kalau saya kat sini yang jual nasi lemak, tolong jangan belanja saya nasi lemak. Saya rela makan donat lagi ataupun kuih-kuih lagi. Sebab saya memang kata, saya memang tak makan nasi lemak, tak makan sambal belacan, tak makan durian, lantak pi lah orang kata saya apa. Tapi itulah saya hakikatnya. Saya agak terkilan sebabkan bapak saya belanja saya lepas dia dah meninggal. Baru saya terasa macam, ya Allah, kenapalah aku macam tu kan. Kenapalah aku macam tak terima aja. Dah makan tu baru beritahu, abah memang Orin tak makan pun nasi lemak. Tak tahu lagi ke. Bila benda dah lepas. Tapi tak apa. So kisah dia kat sini adalah, saya faham mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi ni, ada satu waktu tu dia akan rasa macam nak tingtong. Dan bila nak tingtong itulah kita kena macam, kita tahu bacaan tekanan darah dia tengah meningkat masa tu. Kata Puan Emilia, lupa nama Facebook tadi. Puan Azlina lah saya tahu kan. Puan Azlina kata, alamak, okay, dia tak rasa pening pun lepas dah follow meal plan. Walaupun tak ambil ubat, dah rasa semakin okey. Sebab apa? Sebab meal plan itu kita juga tengok macam mana keadaan kesihatan mereka yang follow meal plan kita. Kita takkan bagi benda yang akan meningkatkan masalah tekanan darah dia. Sebab lain orang, lain meal plan dia. Bukan kita main bagi je. Lain orang, lain cara dia. Kak Yung pun tak makan durian. High five sikit Kak Yung. High five sikit Kak Yung. Okay, maksud saya begini. That's why kita create meal plan. Macam mana meal plan ni dah ubah ramai student saya punya bentuk badan. Terutamanya macam salah seorang ni, macam nama dia Kak Puan Misliah, macam ni badan dia. Lepas dah follow meal plan dalam masa 2-3 bulan macam ni badan dia. 2-3 bulan je dia punya masa. Berapa ramai kat sini, okay, nak tanya berapa ramai dekat sini yang ada masalah tu. Dia risau, dia rasa nampak badan dia tak begitu cantik, tak begitu menarik. Rasa berat badan dia macam tak berapa best. Bentuk badan dia macam tak berapa menarik. Lama dah tak rasa pening bila bangun pagi. Alhamdulillah Kak Mi. Okay. Tahniah Kak Mi. Nanti Kak Mi bagi tahu pada saya bila kita free, kita kena mulakan program titanium kita. Alright. So sama semula. Sekejap. Okey ke Kak Mi? Kak Mi dengan Kak Yung. Okey tak Mak Kak Mi dan Kak Yung? Dah sihat ke? Macam mana keadaannya? Boleh tak komen sikit? Boleh tak bagi saya love. Boleh tak komen sikit? Macam mana keadaan kesihatan Mak Kak Mi dan Mak Kak Yung? Mereka ni kembar dia beradik Alright. So next is apa? Saya tunjuk lagi gambar Gambar daripada Ceta penjual nasi lemak. Penjual nasi lemak. Ini keadaan dia lepas dah follow daripada kita. Dah follow cara daripada kita. Nampak tak macam mana keadaan dia jadi lebih baik lagi lepas dah follow cara kita? Nampak ke nampak? Boleh tak komen kalau nampak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak?
Kalau nampak perubahan bentuk badan dia. Macam best kan? Itulah yang berlaku kepada mereka lepas dah follow meal plan kita. Itulah yang berlaku kepada diri mereka. Dan that's why kalau katakan boleh sebenarnya kita cuba mulakan sesuatu, mulakanlah dulu dengan meal plan. Sebab meal plan itu telah sampai. Tak reti nak komen tentang mak. Ya ke? Tak apalah. Masih kat kampung tak tahu nak explain. Macam mana ni? Dua-dua dapat explanation yang sama. Tak apalah. Kami, Kak Yong, nanti kita borak tepi lah. Okay? So, nampak tak? Itu semua hasil daripada meal plan. Dan bukanlah meal plan tu yang gempak sebenarnya. Yang saya respect sebenarnya adalah student kita yang follow meal plan tu betul-betul. Sampai Puan Anangle dan Acik Ros dah capai dah berat badan yang nak capai. Siap Acik Ros dah nak cuba rendahkan lagi dia punya berat badan. Daripada dulu Acik Ros yang ada kat sini juga. Okay. Puan Acik Ros boleh tak komen sikit Acik Ros ada tak lagi kat sini? Saya nampak tu gambar Acik Ros tu. Okay, macam mana Acik Ros dulu. Dia pun ada masalah tekanan darah tinggi juga. Dan lepas dah follow meal plan daripada kita, tekanan darah tinggi dia jadi normal dan dia jadi lebih sihat dan sekarang dah mampu nak berjogging 10 km hampir setiap hari. Bayangkan kalau katakan seseorang yang berusia 59 tahun boleh berjogging 10 km setiap hari. Agak-agaknya siapa lagi cergas? Adakah Acik Ros ataupun kita? Saya pun dah tak jogging banyak tu dah lately ni. Saya akan cuba sebabkan gym macam gaya macam tak buka-buka lagi. Tak tahu bila nak buka. Okay. Jadi saya rasa macam berjogging je lah kot. Saya harap ialah jogging tu. Ada kan Acik Ros? Gempak kan Acik Ros? So that's why mulakan dengan meal plan. Nak mulakan dekat mana meal plan tu boleh klik dekat pin komen tu. Saya nak tunjukkan beberapa cara macam mana meal plan tu boleh bantu. Tapi kita perlukan 30 hari. Dan meal plan itu bukan setakat dapat meal plan sahaja. Kita juga akan bagi meal plan. Kita juga akan bagi 30 hari akses dekat dalam kita punya platform. Nama platform itu adalah Black Magic Mentoring. Saya nak tunjuk kejap macam mana rupa bentuk Black Magic Mentoring itu. Kita just masukkan username dengan password yang saya akan bagi nanti. Dan lepas dah bagi, dah masuk tu, memang kita akan belajar cara kurus tanpa produk dengan gila, gempak gila. Saya tunjuk sikit gambar. Inilah kita punya portal Black Magic Mentoring. Ni. Dalam ni kita masukkan username password. Kemudian kita akan dapat macam-macam lesson dekat sini. Inilah lesson yang percuma. Yang kita boleh daftar secara percuma. Kita boleh tengok beberapa lesson yang free dekat dalam tu. Namun, untuk dapatkan akses yang eksklusif, kena daftar sebagai ahli Kim Kardashian nama dia. Ada cakap, coach kenapa ambil Kim Kardashian? Bontot dia besar. Astagfirullahaladzim, suka hati je lah bontot dia besar. Macam mana? Okay, yang paling penting sekali kita kena kecilkan badan kita supaya jadi lebih sihat. Okay, so kepada you all yang rasa macam nak jadi seperti gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi. Dan diorang adalah real people, real success. Dan mereka follow meal plan. Saya yakin kalau katakan mereka ada yang berusaha nak turunkan berat badan. Acik Ros umur 59, Kak Yong umur 50. Berapa Kak Yong? Kak Mi pun sama, 50 samping juga. Puan Azlina dalam 30-an macam tu. Kalau diorang boleh, pastinya kita ni yang bergetah pun boleh. Baca komen sekejap. Terkini berat akak 53.6. Kalau boleh nak turunkan lagi ke 50 kilo pula. Bulan puasa itu dah dapat, sekarang naik balik. Tak apa Acik Ros, naik balik tu bersebab makan lebih sikit. Bulan puasa tu biasalah, puasa kan. Okay, sekiranya you all lagi saya cakap 54 54 tahun. Okay, 54 tahun Kak Yu dan Kak Mi. Kan. Kalau katakan diorang ni boleh kan, saya yakinlah umur yang 30-an, 20-an pastinya boleh. Sebab apa? Kita tak nak nanti bila berat badan kita besar, bila berat badan kita semakin meningkat, kita nak bergerak susah, kita nak berjalan susah, kita mungkin akan dapat penyakit-penyakit tertentu awal. Masa kita berusia awal muda tu dah kena attack dah dengan macam-macam penyakit. So that's why kita bukan nak menakut-nakutkan, tapi this is the real story. Real story daripada real people yang tak jaga makan, apa yang berlaku kepada diri mereka, berat badan mereka meningkat. Dan mereka dapat macam-macam jenis penyakit yang melibatkan masalah metabolik. Masalah metabolik ni macam mana? Contohnya masalah tekanan darah tinggi, kencing manis, hypothyroid,
gout, boleh juga dapat penyakit seperti autoimmune disease. Semua penyakit datangnya daripada pemakanan yang salah. So, apatah lagi penyakit-penyakit yang macam tu, kenapa Malaysia merupakan negara yang paling nombor 7 paling tinggi sekali bacaan diabetes dia. Sama juga kenapa Malaysia merupakan negara yang paling tergemuk sekali di Asia Tenggara. So, siapa yang boleh ubah? Diri kita sendiri. So, sama-sama kita mulakan kita punya plan awal untuk turunkan berat badan. Kalau rasa saya bukan the best person untuk bantu sebabkan mungkin saya baru lepas shave dan saya pula tak jadi shave saya, tak sengit sikit kan. Agak sengit sikit. Selamat malam Puan Rina Zaiman, apa khabar? 50 apa okay. 50 kilo? Okay, tak apa. Mungkin sebabkan saya punya janggut dah sengit sikit sebab saya tersalah shave. Saya pergi kedai gunting rambut tak buka pula. Dan tak nak sebabkan rasa macam Mamat ni kalau shave janggut sendiri pun sengit, macam mana pula boleh bantu aku. Tak apa, boleh dapatkan meal plan daripada siapa? Dapat meal plan daripada fitness coach, boleh dapatkan meal plan daripada mana-mana dietitian ataupun nutritionist. Yang penting kita kena mulakan tindakan kita awal. Oh, 50 tahun, okey. So far you are the best. Thank you Kak Yung. Alhamdulillah. So better kita mulakan sesuatu, mulakan langkah terawal. Kalau tak mulakan, nescaya bila pula kita nak dapat result seperti gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi. Alright, terima kasih semua. Saya doakan semua siap berjaya. Besok insyaAllah kita akan buat live. Kalau tak ada aral, tak ada hujan, kita akan bersenam esok. Siapa nak join saya bersenam, boleh join Telegram channel kita. Boleh dapatkan meal plan daripada kita. InsyaAllah kita akan tunjukkan cara macam mana kita boleh selesaikan masalah berat badan kita melalui meal plan. Sebabkan meal plan lah kunci nombor 1. Macam mana Batal Fitness dah bantu seramai 1401 orang pada hari ini. Okay, macam mana mereka berjaya turunkan berat badan melalui kaedah-kaedah yang kita dah buat tu. Terima kasih semua. Saya doakan semua siap dan berjaya. Bye.